Kembali bersama kami di Rampai Pagi pada kali ini, segmen motivasi pelajar. Sudah pun kami janjikan untuk bawakan kepada penonton-penonton kita dengan tajuknya Alhamdulillah luar biasa, daripada narasumber kita yang bukan biasa-biasa. Kita akan bersama dengan Cikgu Haji Yusri. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa kan? Alhamdulillah. Okey, jadi cikgu, malaslah panjang lebar. Tadi pun sudah nak tanyakan kenapa tajuk ni, tapi cikgu nak mau beritahu. Jadi mungkin di kesempatan ini cikgu dapat kongsikan bersama dengan kami berkenaan dengan tajuk ini. Cikgu silakan. Baiklah, terima kasih Nadira dan Afifah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sebenarnya kami ni tahun ni saya ni terbawa baru minggu lepas, alhamdulillah. Dengan jayanya bahagian kaunseling Kementerian Pendidikan telah menjayakan satu kem motivasi kepada pelajar-pelajar yang luar biasa. Kenapa pelajar-pelajar luar biasa ni? Ialah diorang ni pelajar-pelajar yang mempunyai keputusan PSR yang cemerlang. Memanglah ada juga ibu bapa mengomen kenapa tanya yang cemerlang cikgu kanyanya kem ni. Saya banyaklah dia. Jadi saya menerangkan dengan secara terperinci mengenai kenapa kem itu hanya untuk pelajar-pelajar yang mempunyai pendidikan yang cemerlang. Sebab mereka ini hanya luar biasa dari segi pendidikan, tapi diorang biasa-biasa daripada yang lain. Ini yang akan saya beritahu ni. Jadi supaya ibu bapa memahami kenapa tajuk ini alhamdulillah luar biasa. Sehingga selama 2 malam 3 siang berada di Game Village masa tu. Anak-anak kalau ditanyakan apa kabar, dan cakap luar biasa, alhamdulillah luar biasa. Bukannya diam-diam banyak. Katanya apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Belum luar biasa. Mesti semangat bang. Luar biasa ni sesuatu yang berbeza dari orang lain. Kan. Kata ni, anda sama was orang lain tu punya. Jadi saya akan menumpukan kepada pelajar, ibu bapa juga mengenai tajuk hari ini. Apa yang perlu kita ni buat supaya kita ini jadi orang yang luar biasa. Berbeza dengan orang lain. Indah sama. Ya tunya, ya Allahnya. Jilama tunya, jilama tu. Apa artinya tu? Artinya manusia benar. Itu ya tunya jilama tu ke dia tunya. Artinya di sini, bila orang tahu siapa orang itu, dia tenangnya tu. Sehingga katanya hanya, ya tu baik tu benar tunya. Ya tu penolong tunya. Kau ada cemah mata banyak. Apa sih dia tunya? Arti inilah yang disebutkan jadi orang luar biasa. Jadi macam pelajar misalnya, contoh, anda kiralah ia di sekolah rendah, sekolah menengah atau di institut tertinggi, dimasuk universiti, sebagai seorang pensyarah misalnya, dia akan mau pelajarnya tu menghasilkan sesuatu tu yang luar biasa, bang. Sekalinya kita pernah masuk universiti kalau kita punya assignment tu, bang, dia antara biasa-biasa kanya, ngadeh baliknya ni. Sama makin pun beri malas banyak. Jadi kalau kita menumpukan sesuatu yang luar biasa, saya pernah ditemui oleh beberapa orang pelajar, cikunya macam mana kan buat assignment yang luar biasa ni banyak. Macam mana kannya? Saya beri contoh. Now kami pun di kementerian di bagian counseling ada mempunyai program yang masa ni ongoing, pertandingan A-team, action team. Jadi saya menerangkan kepada pelajar bahawa kamu perlu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Apa luar biasa ni cikunya? Macam mana? Contoh, ni yang selalu orang dah nampak ni. Sekiranya orang membuat assignment. Sekiranya ia membuat survey. Membuat survey ni ke 100 orang ibu bapa. Okey? Keluarlah dia di kereta, diunjuk-unjuknya. Tahu kanak-kanak kalangan ni ada membuat question ni apa kan? Tiba-tiba ya dalam satu-satu kena balikkan 5 nyawa. Ini luar biasa ni. Macam mana boleh nampak itu luar biasa tu? Jadi macam mana bila melihat barangan ni, kira dah berhasil lah. Out of 100, 5 hanya question yang kena balikkan. Apa yang boleh kita lihat di sana? Itu kadang-kadang, apa kan maksud Cikgu Yusri ni? Artinya, kita akan mencari di mana puncanya, bukan kegagalan, cabaran lah tu, Pak. Kenapa terlimangannya tu, Pak? Mana lagi 95? So, apa yang kita ni boleh lihat sana? Artinya, sokongan dari ibu bapa, orang membuat survey itu pun dia teman-temannya saja. Jadi, ini kita ni melihat, rupanya, kenapa gagal aku punya projek ni sebab sokongan dan dorongan dari orang-orang yang membuat ni nampak. Ini yang luar biasa tu. Jadi, macam mana kita ni kan menangani?
Ada satu cerita, dapatlah kongsi cerita ni. Ada seorang ni yang mau orang itu menjual kasut bah. Bila ke kampung itu, jadi 2 orang ni. Ke seorang itu 2 ni salesman. Ke kampung itu ya lihatnya dia menjual kasut, lihatnya semua orang ada berkasut. Dia pedah dijual ni. Memang orang ni biasa dah berkasutnya. Kan bapa kan dijual lah orang ni dah berkasut. Dah berpakai. Dia berpakai itu sekarang. The second salesman besoknya ke sana, lihatnya, ini opportunity ke dia punya macam mana mempromot kasutan ni bagus dipakai. Nampak bezanya tu. Siapa yang luar biasa di sana. Artinya yang menjual nombor 2 ni kita dah berkasut, tapi akan menjual kasut kan. Artinya ialah orang yang luar biasa mempromot. Kalau kau kasut bagus ni batismu indah belulang. Dipromo lah, dipromo macam ada lagi yang orang mincin yang pun jadi kita tinggi jadinya. Bila buat macam artinya ini orang yang luar biasa yang kata ni dah nampak. Ini tu yang kata ni lihat, kalau kata ni melihat di sini wawasan 2035. Rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi dan berjaya. Bukan hanya tinggi tapi berjaya. Kata ni melihat sekarang ni pelajar-pelajar kan. Macam kita pun yang beranak kadang-kadang paning apa saja projek sekolah ni ya. Macam-macam. Macam habisnya. Yang luar biasanya membuatkan tu. Selalu. Itu keluar daripada luar biasa tu. Dia sudah ngalih, anaknya main game, bapaknya menustro atau apa lagi bini menggamgam. Padan tu 90 markahnya, banyak buatkan. Jadi ini pun perkara yang perlu kita ubah. Kadang-kadang ibu bapa ni ia mau perfect anaknya tu. Jadi kalau sekiranya macam buat projekannya, ia mau luar biasa. Biarkanlah itu kan penghasilannya tu, sebabnya kalau ia menghasilkan ia boleh menjawab soalan. Sekiranya menggambar tu apa yang sukarnya. Ini yang selalu dia nunya. Apa yang sukar dalam projekannya? Apa yang you rasa very challenging? Artinya yang menggambar ni payah rupanya. Kalau gambar murahnya baru pun saya terlakap baliknya. Ini yang perlu kata ni sehingga ia akan melihat perkara luar biasa. Ini luar biasa. Ini macam mana luar biasa. Jadi peluang-peluang itu yang perlu kita ni ambil tu. Macam mana di Brunei? Apa yang luar biasanya Brunei ni daripada negara-negara lain? Kadang-kadang orang dah nampak ni. Luar biasanya ada 2 yang masih lagi kita ni alhamdulillah syukur kepada Kebawah Duli yang Maha Mulia, iaitu kita ni diberi pendidikan dan kesihatan. Bukan percuma. Arah kata ni percuma, tapi arah lain dibayar kan? Doktor apa dibayar, guru dibayar, tapi bagi kita ni ini yang luar biasanya tu. Sehingga negara lain melihat syok Brunei itunya. Sekolah free-nya. Benar sampai ke kita buat PhD perbaik kita. Artinya apa tu? Masih lagi kita melihat keluaran biasaan katanya tu. Negara katanya tu. Ini kan anda nampak ni. Di Rafipah, orang apa? Kumban barang laut nampak. Gajah depan mata dah nampak. Long sighted orang tu. Itu macam apa yang cikgu kongsikan kan tadi, nak terfikir satu. Sebenarnya mungkin dalam menjadi seorang individu luar biasa ni, dan apa yang membezakan ia dari orang biasa adalah mindsetnya. Orang biasa ia ada mindset biasa, orang luar biasa ia ada growth mindset. Jadi growth mindset yang cikgu kongsikan tadi adalah macam kalau kita ni datang ke sebuah kampung, kalau orang yang mindset biasa, dah akan membalik ni kasut kuan ni, macam tu kan. Tapi kalau orang growth mindset, inilah opportunity dan inilah peluang untuk aku menjual kasutku. Tapi soalannya di sini cikgu, indah senang untuk semua orang ada growth mindset. Indah semua orang dianugerahi mindset yang stable, yang dapat menuju ke arah growth mindset ini. Tapi macam mana kita ni dapat mendorong anak-anak kita ni, anak-anak murid kita ni untuk dapat menetapkan growth mindset ini? Ada 2 tu, fixed mindset sama fixed mindset sama growth mindset. Macam tadi awalnya yang terjual kasutan ni memang orang ada berkasut ni. That is fixed mindset. Kalau growth mindset tadi, this is my opportunity untuk berjual kasutnya, supaya orang tu mempromot kasut. Selalu cari peluang untuk dia lebih berkembang. This is the thing yang kata ni perlu lihat tadi. Macam mana itu saya tadi menekankan negara kata ni. Jadi ibu bapa ni perlu berfikir. Saya kadang-kadang sedih lah apabila ibu bapa ni hendak mensekolahkan anak, atau anak tu baru pun sedikit, mama I'm not well, tired, saya selalu tu tired, dapatlah tidur tak kau lainnya tidur. Rawan nantinya kan. Jadi bila macam ni, itu dah jadi luar biasa ke dia ni.
jadi biasa-biasa saja, Pak. Sehingga kalau ada orang luar biasa, walaupun ya macam apa damam, namanya I have to go to school. Ini yang luar biasa. Sama juga kata ni, kalau sekali hari Minggu orang beriadah, orang jogging kan ya, ada orang try to set mindsetnya, aku mesti hari ni 10 km. Contoh 10 kilometernya. Hari Sunday ya kemarin sekarang 10 kilometernya. Main sudah tu, main di setnya sudah. Tapi tiba-tiba hujan lebat hujan itu, Pak. Tapi kalau hujan lebat ni orang hujan teren ni kan. Tidur balik. Tidur baliknya, tarik selimutnya. Artinya orang ini indah luar biasa. Tapi bagi orang dia labat kakaunya, apa kakaunya, ya berlari lakat. Ini yang luar biasa ni. Rizalnya akan menjadi orang yang luar biasa macam itu. Ini yang kita nampaknya. Sama juga saya beritahu anak-anak belajaran ni kan. Aset don't work hard, don't work smart, you must work crazy. Crazy ni maksudnya gila kan, maksudnya gila tu luar biasa, Pak. Ya belajaran ni nemu berhenti, makan pun ni buku. Itu ingatlah zaman-zaman uni dulu kami macam tu. Kejam walaupun dibungkusnya bukunya pakai plastik. Semendia tu pun something yang berbeza. Bila kata ni jadi luar biasa ni, macam sekiranya belajar. Bila orang itu luar biasa, itu yang kena ni, Ba. Itu yang hebat itu, Ba. Kalau kita di sekolah memilihnya, ya itu bagus punya. Sebabnya ia luar biasa kan. Ia belajar rajin, buat homework ni, menjadi manusia yang berguna di sekolah itu. Very ada potensinya nampak, menolong orang. This person yang berbeza daripada orang lain. Ada orang pandai, tapi tidak peduli orang. Macam itu kan. Jadi, itu jadi biasa. Jadi dia akan, yang kata ni, ibarat pokok kelapa. Pokok kelapa kan. Pokok kelapa ni, semua berguna ni. Dayangnya, apanya, semua. Kalau pokok kelapa tu pun lihat, semua berguna. Artinya, kata ni orang macam mana. Sekurang-kurangnya, kata ni tahu. Yang tahu saja. Itu payahnya. Yang tahu ni. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kegunaannya. Jadi biarlah kanak-kanak. Macam mana kata ni Nadira tadi bertanya. Macam mana akan menjadi anak ini luar biasa. Kata ni bagi peluang dia orang. Sekiranya di sekolah banyak program. Banyak program ni. Macam CCA. Allahu Akbar. Jadi biarlah kanak-kanak itu diberi peluang. Sekiranya di kampung. Ada apa? Takmir masjid. Belia masjid. Jangan disekat kanak-kanak ni. Nyentelai, nyentakon dia kau boleh label ngalias kau membuat aktiviti yang ikut klub sana, persetuan sini. Dia juga guna-guna tu nya. Ini terkepisah ni. Sebab di akhirnya nanti ia akan condong hanya akademik tapi dia mikirkan yang lain-lain tu. Padahal ini berguna. Because kata ni dalam kerimbangan sebaik-baik manusia adalah memberi manfaat kepada orang lain. Subhanallah. Kalau atu jangan hanya belajar. Ada orang macam tu belajar ya kan dia kira orang sebelah melagor ke apa melatuk ke apa dia peduli. Jadi anita yang dia luar biasa terkali orang yang luar biasa ya caring misalnya dalam kelasnya tiba-tiba ada seorang dua orang yang keputusannya dia cemerlang. Anak yang luar biasa ia akan mengagak. Mananya you payahaninya aku menolong kaunya. Subhanallah Nadira Hafifah. Kalau ada orang macam ni saya rasa negara katanya akan aman damai. Tidak caring, dijaga orang itu. Pastikan dia berjaya juga sama-sama diangkat. Jangan dilunyak. Jadi bila dilunyak itu dah katanya gagal kan. Jadi bila tadi mengangkat semua berbahaya katanya. Itu dari segi pembelajaran. Ekstra tu, Bang. Ada ekstra. Jadi kalau kita ni melihatkan Cikgu ada menyentuh tadi berkenaan dengan jangan anak-anak ni cuma ia pandai buku sahaja. Ia belajar nanti akan peduli orang sekeliling kan. Artinya sebagai seorang anak murid yang luar biasa, ia harus ada skill-skill yang luar biasa juga kan. Jadi kita ni selalu menyentuh berkenaan dengan skill mungkin ia lebih mesti pandai memasak, which is benar. Mesti pandai memasak, ia mesti pandai bertukang di rumah. Tapi kita ni jarang katakan tentang soft skill ni, Cikgu. Soft skill yang sepatutnya anak murid luar biasa ada. Jadi mungkin dapat Cikgu kongsikan, apakah soft skill yang anak murid luar biasa akan ada? Okay, right. Soft skill yang perlu ada pelajar-pelajar yang luar biasa ni kan. Jadi saya beritahu tadi, pendedahan itu. Ibu bapa perlu mendedahkan orang ini macamnya orang diajar dari damit, Pak. Sekiranya ada penuh dengan kasihan orang, empati, simpati orang, macam keprihatinan,
caring apa tu kan, this is part of yang soft skill yang perlu ada. Dan saya beritahu selalunya tanggungjawab. This is another one. Kalau kita ni di rumah misalnya, walaupun anak itu baru 3-4 tahun, sudah kita ni ajar orang tanggungjawab bah. Sekiranya jangan terjauh bajunya saja ataupun lampinnya tu. Nah ni lampinmu ni, buang sana. Inggot-inggot tembak tu. Bila cute tu. Bila membuang itu soft skill yang kita ni rasakan yang perlu orang namanya tanggungjawab. Jangan sampai ya satu hari nanti sehingga ia anda tahu. Itu yang kami bila kami buat camp motivasi yang lepas itu, alhamdulillah kami bersyukur ada respon daripada ibu bapanya. Terima kasih cigunya. Anakku sekarang ni pandai sudah menyasahnya. Dari camp itu? Dari camp itu kami memang bawa piring sendiri, sudu sendiri, bantal. Mungkin dapat cikgu ceritakan sikit cikgu pasal camp itu. Macam menarik juga kita didengar. Saya beritahu tadi memang kami memilih, memang kami akui bahawa di Brunei ini anak-anak yang cemerlang mungkin banyak. Tapi ada yang terlepas pandang, yang terlepas pandangannya. Diorang hanya hebat dari segi akademik, tapi dari segi yang lain, termasuk soft skill tadi itu, ialah itu tu. Macam menyapi tempat tidur. Macam kami ada itu bila kami membuat program ini, bila kami bawa piring, sudu, garpu semua sendiri. Ada yang anulah respon ni, kenapa pulang anda bawa piring ke catering atunya? Ini mindset ngalih sekarang anunya. Tapi cantiknya barang itu bila sudah diorang makan, jadi diorang menyuci sendiri. Kadang kawan dia melihat, ada yang anda pernah menyuci ni? Dilihatnya kan, cuma tu punya menyuci ni. Ada juga anda pernah menyuci. Ada keheranan tadi kan. Barang itu sebab itu tu, dididik dari awal memfokus pada akademik. Dan juga yang cantiknya juga kami punya camp itu masa itu ialah bila diorang ni makan, ia ada grup-grup kan tu, 12 grup. Baidar diorang ni mengautkan. Serving kawannya. Ini saya rasakan, alhamdulillah, ini respon daripada orang ramai. Jadi anak-anak tu punya syoknya menguatkan kawannya. Bisa bukannya je. orang catering kan, orang catering ampaikan saja, the rest kami buat. Tempatnya ada sudah tu, tempat membuangnya kata ni sisa-sisa makanan yang orang Brunei rimah sana, diikat lagi, disapu. Within 2 malam 3 siang, alhamdulillah, mudah-mudahan ia akan berkekalan. Bila kanak-kanak itu belajar, baru takkan tahu macam maninya. Kebetulannya kautnya. Okey, berapa sudunya? Barang ni dia belajar di rumah ni. Dan juga kadang-kadang ada yang bila sudah makan tinggalkan jangannya. Tapi ini yang basuh sendiri, masukkan di lapnya lagi. Sesuatu yang berbeza. Sangat menarik. Jadi itu adalah anak murid sekitar umur berapa tu cikgu? 12 tahun ketika year 7. Year 7. Year 7. Jadi sehingga ada yang ini yang kami rasakan kepercayaan ibu bapa. Kenapa? Bila ada anak-anak ni macam damam yang kasih ditelepon mamanya. Bila mamanya jangan tercigunya. Kami suruh agak biarkan dia ia manja tuhnya, biarkan dia juga biar dia belajarnya. Saya rasakan ini suatu respon daripada ibu bapa yang memberi kami suatu keyakinan. Berbalik macam dulu perasaan macam dulu kami kalau macam sekiranya kita kena marahi oleh cikgu kan. Dulu-dululah kena marahi kita, balik kita ke rumah, mama bapa aku kena marahi oleh cikgu tadi. Kena kubet sekiranya. Bapa kita nang gawak tu nya. Ani ba. Jadi bila saya melihat camp ni, bila ibu bapa merespon, biarkan cikgunya manja tu nya. Itu satu perkara respon yang saya rasakan nostalgia berbalik semula dan ibu bapa tu dia percayakan anaknya, percayakannya pulang pengawas-pengawasan ni ba. Artinya ini satu pengajaran yang bukan yang orang kata ni bila kata ni menganu ada student guru memukul ke mengupit ke apa whatever, ibu bapa melenting kan. Tapi ini berbalik semula, biarkan cikgunya belajar itu 2 hari sananya cara kehidupan. Dimanjakannya ba. Dimanjakannya. So ini sesuatu yang feedback yang saya rasa daripada camp itu yang kami rasakan akan jadi kenangan lah. Para pelajar-pelajar kami pun juga ada memilih pelajar the best camper ada juga. Dan yang paling saya rasa kami selalu buat dah barangannya bila closing ceremony itu, penutupnya tu, walaupun dia year 7, diorang running all the show. Jadi jurucara, jadi pembaca jadi wakil. Akhirnya diorang jadi luar biasa. Kami duduk akhirnya diorang jadi luar biasa. Akhirnya diorang menjadi luar. Mudah-mudahan walaupun dia 2 hari 3 siang,
Saya berharap ini akan mengajar diorang lebih dewasa, lebih memahami dan bertanggungjawab. Itu dah syok kami lah sekalian tu. Tetamu hormat pun datang melihat macam doa, ucapan itu sendiri. Jurucaranya semua diorang running dan tu. Jadi ini mengajar diorang menjadi orang yang luar biasa tu. Lurus tu juga pasal kan macam durang tu masih anak-anak muda bah. Betul. Kita ni bukan kan bercakap pasal fixed mindset tapi anak-anak muda ni lebih senang dibentuk bah. Apa pendedahan yang awal dibagi arahnya senang yang akan jadi sekiranya kalau kita ni kan asahi jadi luar biasa senang bah. Lama-lama yang akan jadi luar biasa dan sebagainya. Satu lagi Nadira, saya baru-baru ni ada ceramah ke ibu bapa anak. Saya kadang-kadang menetapkan kepada ibu bapa. Saya tanya bah, apa yang kebaikan atau suatu kemahiran kehidupan Ketani yang Ketani wariskan kepada anak-anak Ketani bah? Saya tak ada ibu bapa langap-langap tu. Saya pun terkejut. Kita ni selalu mewarisi tanah. Mungkin kalau sekiranya kemahiran saya hari itu di kampung ceramahan ni. Adakah sekiranya di kampung ni kalau datu moyang katanya dulu pandai menjarat bah, menjarat binatang, menjarat mengail apa ni. Ini kemahiran yang perlu diberikan oleh diorang ni. Walaupun dia macam sekiranya ia macam just to enjoy saja, tapi ini kemahiran menjarat sekiranya. Adakah atuan diturunkan sehingga barang itu hilang, sehingga tidak ada barang itu. Ini diwariskan, ini maksudnya kemahiran, macam berpadi misalnya. Kadang-kadang anak-anak ini dia tahu. Ada yang kadangnya pokok-pokok pun dia tahu. Sekiranya kemahiran mengupas piasawan ini bukan sanang aja. Pisang pisang kalau jual tu pun depan dan sadang sudah. Jarang makan kali. Macam membuka durian. Ini kemahiran. Kemahiran. Jadi ini yang perlu diturunkan, diwariskan. Apatah lagi kalau sekiranya saya nyatakanlah contoh hari itu ada ibu bapa ni yang baik, yang baik, yang sekiranya selalu bersedekah, beri anak yatim ke sekolah bersedekahnya. Jadi kalau atun dah sampai arah anak kata ni atu satu kegagalan lah. Bila sudah bercakap sekarang bapa mamanya dah ada, minta maaf bapa dah lagi ada, kami anu sedekah ni dah lagi ada kami. Saya rasakan ini satu kesilapan dan kegagalan kata ni indah mewariskan barang atu yang luar biasa tu. Atu yang saya maksudkan tadi luar biasa tu. Dan yang akhir sekali-kali sama juga kata ni beramal, beramal ni kata ni memanglah basic thing wajib sembahyang 5 waktu. Atau basic thing. Apa lagi yang akan jadi orang luar biasa? Zikir-zikir berbeza ada kan tu zikir hari Isnin, Selasa, ada zikir itu yang luar biasa yang kata ni dah buatlah sebentar macam sekalinya puasanya hari Isnin dan Khamis itu yang luar biasa ya atunya soal sunatnya itunya macam puasa 6 hari itu kan boleh uli orang puasa 6 itu kan menghabiskan ada orang open house selalu open house saja. Jadi orang yang melakukan puasa 6 adalah orang yang luar biasa, maksudnya boleh ia berbeza dengan orang walaupun barang itu sebenarnya tidak perlu dibuat tapi dibuat. Faham. Sama je macam student kan. Tadi kena dia buat homework, tapi ia bukan yang buat homework saja, ekstra. Lalu besok kan dipelajarinya pun sudah di studinya. Itu yang jadi luar biasa tu. Sama juga kata ni sekiranya bila kata ni menyayangi seseorang, perlu juga luar biasa. Sebabnya kalau something happen to us akan menjadi kenangan yang manis. Besok lusa kita mati sekiranya. Allahnya, atunya my husband, my wife atunya, ianya kalau zamannya hidup dulu akan dikenang barang itu. Jadi kita ni yang memberi sesuatu kasih sayang itu yang luar biasa sehingga akan menjadi kenangan bila-bila masa dan people will say you cannot beat him ya ni ya Allah. Sebetul jelama tadi atau kalau ini tertiya jelama. Kalau di masjidnya Allah biarin dah makan tu ya. Ini kan di antara-antaranya kita ni harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Orang akan ingat mulah sana tunya bagusnya. Meninggal lagi hari Jumat sekiranya nampak punya ia punya amalan itu banyak kan. Barang macam inilah yang kita ni harap sama sekali kepada pelajar-pelajar. Jadilah pelajar yang luar biasa. Kita ni nemu pelajar yang biasa-biasa. Betul. Biasa-biasa ni banyak sudah, bah. Biasa-biasa di mana-mana pun ada. Di mana saja biasa kan. Biasanya. Biasa. Air keraji pun biasa. Jadi orang yang luar biasa, sesuatu yang dibuat yang kita ni terkejut, Pak. Subhanallah, aku terfikir aku cuma tuatunya.
Ayatnya aku ni luar biasa tak kawannya. Ndak kami terfikir tunya sampai kawannya boleh terfikir macam tu. Itu so this is the thing yang katanya rasa saya berharaplah teman sekali pelajar-pelajar bukan biasa-biasa buat yang luar biasa. Keterangan ini mencari orang yang luar biasa. Macam kita satu hari nanti masuk ke Pemanam, bila kata ni memilih untuk wakil sekiranya, wakil negara kata ni untuk berpidato ke luar negeri. Bukannya biasa-biasa saja kena pilih atau kan tu mesti ada potensial. Yang ni pernah ikut dulu masa sarahan. Inilah yang di antara tu orang yang luar dan ia akademiknya strong. Pada masa sama ia pun berkemahiran dalam perkara-perkara lain. Subhanallah. Itulah namanya alhamdulillah luar biasa.